Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media? Semoga semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya jangan lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal ini ya, ataupun di bulan Maulid ini. Oke teman-teman, semoga saja kita semua diberkahi dengan selawat yang selalu kita baca. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan sama-sama menonton bareng lagi ataupun kita kembali lagi di programnya Ingat Mati. Kenapa kita harus menonton programnya Ingat Mati? Karena kita ingin mengumpulkan amalan sebelum mati. Ya, sebelum mati mari kita menonton sama-sama video ceramah ataupun video dakwah teman-teman ya. Di video kali ini saya mengambil videonya di channelnya Ustadz Wadi Anwar teman-teman ya. Di channelnya Ustadz Wadi Anwar yang bertajuk ataupun yang berjudul Pesanan Akhir Rasulullah SAW. Nah, pesanan terakhir ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW khususnya kepada kita umat Islam dan kepada seluruh manusia yang berada di muka bumi ini teman-teman ya, yang disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar. Oke, video originalnya seperti biasa Anda taruh di bawah link deskripsi, bisa diklik dan bantu support channelnya Ustadz Wadi Anwar dengan cara tekan like, subscribe yang warna merah itu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ustadz Wadi Anwar. Kalau boleh di subscribe juga channel ini teman-teman ya, dan boleh di share kepada teman-teman ataupun rekan-rekan teman-teman yang berada di kontak teman-teman, biar mereka pun mendapat manfaat dan mendapat ilmunya. Oke, langsung sajalah kita ke videonya tanpa basa-basi lagi. Are you ready? Let's go. Nah teman-teman, Ustadz Wadi Anwar muslimin dan khusus muslimat umat Nabi Muhammad fokus ya, sallallahu fokus alaihi kita wasallam nonton bersama-sama yang amat teman-teman ya. bertuah semua sekali. Amin ya Allah. Alhamdulillah, ini ceramah pertama saya selepas PKP yang panjang. Semoga Allah Ta'ala mengangkat bala dan wabak ini. Amin ya Allah. Dan semoga Allah menyembuhkan semua yang sakit di kalangan umat Islam. Amin ya Allah. Memberikan kesabaran kepada mereka dan redha, insya-Allah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan umat Nabi SAW yang dirahmati sekalian, Sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillah, pada malam ni kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala terima kasih kita kepada Fokus Allah teman-teman ya, yang telah mengurniakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah pilih untuk saya dan tuan-tuan semua yang ada dalam masjid ini menjadi umat Rasulullah yang bertuah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sampai ke Madinah pada 1400 tahun yang lalu, di Madinah ada Yahudi. Di Mekah tak ada Yahudi. Di Madinah ada Di Yahudi, Madinah Makkah ada Bani Quraizah Yahudi, Yahudi, Bani Quraisy. Nadir Yahudi, Bani Qainuqa Yahudi. Bila ada Yahudi, ada ulama-ulama dia yang masih membaca Taurat dan Injil. Bila sampai 10 Muharram, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Lalu Nabi bertanya, "Lima tasumun? Kenapa kalian berpuasa?" Maka jawab para ulama Yahudi, kerana pada 10 Muharram ini satu ketika dulu. Ni saya nak cerita kenapa kita sambut Maulidur Rasul. Ya, Ni qiyas qiyas. tersangkut juga dengan bulan ini ya, bulan Rabiul Kata Awal ulama-ulama Yahudi ataupun bulan Maulid teman-teman ya. ketika 10 Muharram satu ketika dulu,
Nabi Musa dan orang-orang beriman Bani Israel dikejar oleh tentera Fir'aun yang dahsyat, jahat dan begitu ramai. Disebutkan dalam sebahagian kitab sejarah Islam lah, jumlah tentera Fir'aun yang kejar waktu itu ratusan ribu. Ratusan ribu yang kejar. Adapun Nabi Musa hanya membawa beberapa ribu sahaja Bani Israel yang beriman dengan beliau ketika itu. Akhirnya sampai di depan laut. Kadang saya sebut laut, orang tak faham bahasa Kedah kan. Depan laut. Kemudian pengikut Nabi Musa kata, inna lamudrakun. Habis checkpoint, checkpoint pula kan. Depa semua bagi tahu kat Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, kat sini semua mati. Sebab di depan laut, bukan Tasik Banding, bukan Sungai Kelang, laut. Bila di depan laut, yang bersama Nabi Musa ni anak-anak kecil, orang tua-tua, wanita, ada pemuda, banyak yang lemah. Dan di belakang ada pasukan tentera Fir'aun, yang ketika itu tentera Fir'aun dihormati dan ditakuti oleh semua musuh. Bayang tengok kuatnya tentera Fir'aun ketika itu. Memang takkan berlawan lah pengikut Nabi Musa. Bila dia kata ramai-ramai sebut inna lamudrakun, habislah kita kali ni, mati lah. Maka Nabi Musa tak tahu benda ghaib. Dia Nabi, dia Rasul, dia ulul azmi, tapi dia tak tahu benda ghaib. Tetapi ada satu keyakinan di dalam diri Rasul itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Innallaha Allah ma'as sabirin. sentiasa berjanji untuk bersama dengan orang-orang yang bersabar. Itu janji Allah. Innallaha ma'al mu'minin. Allah janji untuk duduk dengan orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Allah janji untuk duduk dengan orang-orang yang bersabar. Sebab tu Nabi Musa yang tak tahu pun apa nak jadi lepas ni, Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa jawab dengan begitu yakin kepada Allah. Dia pun tak tahu apa nak jadi kepada laut itu, apa nak jadi kepada pengikut dia, apa nak jadi dengan Fir'aun. Dia tak tahu Fir'aun akan ditenggelamkan dalam laut itu. Nabi Musa tak tahu ghaib. Tapi dia baik sangka dengan Allah. Walaupun Covid 2 tahun, kita baik sangka dengan Allah. Ini untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Nabi Musa jawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Takkan sekali-kali. Sesungguhnya aku ada Allah, kata Nabi Musa. Sayahdin, Allah akan bantu aku. Sayahdini, asalnya ayat tu. Allah akan membantu aku. Waktu tentera Fir'aun dah dekat, Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memegang tongkat dia. Tongkat tu memang ada di tangan, bukan ambil di jalan. Memang ada di tangan Nabi Musa. Allah Ta'ala pun arah, wahai Musa, belah laut ini. Belah laut, belah cawan tak apa ni. Kecil je. Biasa. Ini laut. Belah laut. Tongkat sebatang aja. Ya. Bukan 50 meter tongkat. Sebatang aja. Nabi Musa ni manusia yang besar kita. Fir'aun, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok di piramid, jasad Fir'aun yang tenggelam dalam Laut Merah tu, rendah aja Fir'aun. Bukan tinggi. Nabi Musa pun biasa aja, saiz biasa. Tongkat dia pun biasa saja. Tapi Allah arahkan, wahai Musa, belah laut ini dengan tongkat kamu. Lalu dibelah, laut itu terbelah. Mukjizat Musa alaihissalam. Lalu Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia yang beriman. Tanggal itu adalah 10 Muharram. 10 Muharram ya, diingat-ingat teman-teman. Maka tiap-tiap kali datang 10 Muharram, orang Yahudi tiap-tiap tahun, beribu tahun mereka merayakan 10 Muharram itu.
Dengan cara Bila Nabi berpuasa ya. tanya kenapa puasa 10 Muharram ni, sebab Allah selamatkan Musa alaihissalam. Yahudi ya. Maka tiap-tiap kali 12 Rabiul Awal, kenapa buat maulid? Kita kata kerana Allah menghantarkan kepada kami Muhammad alaihissalam. Itu dalil ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita lah. No? Lain daripada tu jangan pegang tuan-tuan. Yang ni pendapat kebanyakan ulama kita. Hak lain, hak tu menyeleweng. Hak tu yang terpesong. Yang tuduh kita bid'ah, yang tuduh kita salah. Bahkan sebahagian ulama yang bukan ahlu sunnah, dia sebut syirik dan kafir. Sambutan yang sebegini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang pertama, iaitulah sambutan ini sebagai kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala syukur kepada Allah sebab pilih saya dan tuan-tuan semua jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dah jadi umat Nabi Muhammad, Islam pula. Islam ni duduk dalam masjid ni sampai tingkat 3 tu. Macam mall pula tengok noh. Masya-Allah. Lama Besar tak ya, masuk masjid mall ya. pun. Islam, nikmat yang sangat banyak. Ni atas dunia ada 7 bilion, yang tak Islam 5 bilion. Yang tu bukan umat Muhammad. Itu umat Muhammad. Tapi mereka tidak Islam. Sebab tu hari-hari kita berdoa, Allahumma hdi ummata Rasulillah. Wahai Allah, kurniakanlah hidayah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka orang bukan Islam, wahai Allah, kurniakan hidayah kepada dia. No? PKP ni semua duduk di rumah. Cina, India, Kristian pun tengok ceramah saya. Kan, tiap-tiap minggu. Alhamdulillah dapat panggilan untuk masuk Islam. Masya-Allah. Tak sat Tersentuh sampai di hatinya ya, lobi dapat hotel hidayah. pun seorang tu bukan Islam, India. Saya selalu tengok ceramah ustaz. Seperti nemtek dah, kan? Oh, bukan Islam ni. Nikmat Allah untuk dikurniakan hidayah yang sangat besar yang tidak diberikan hanya melainkan dengan kuasa dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan izin. Kena bagi tahu dekat anak-anak walaupun umur 4 tahun, walaupun umur 5 tahun, bagi tahu adik Islam, dan Islam yang adik pegang ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duduk di zaman yang Nabi kata kalian akan berada di satu zaman kalian melihat pada paginya mereka Islam dan pada petangnya mereka telah pun kufur kepada Allah. Ini zaman dia. Oh, berarti ini sekarang udah datang zamannya ya. Hadis tu Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Lama dah. Nabi kata akan sampai satu zaman kamu akan tengok umat aku Islam, tapi petang tu Islam, bangun pagi esok mereka telah pun kufur kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Allah. Hak berlaku hari ni lah. Macam-macam kekeliruan yang berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sekejap lagi kita akan berhenti azan Sat. Noh, pukul 8 berapa? 8:01 minit. 8:11 insya-Allah. Tapi saya pun insya tu berhenti terus kah? Cukup kot noh. Berarti ini kajian setelah maghrib kayaknya ya teman-teman ya. Benar enggak bagi Tuan-tuan orang umat Malaysia Nabi sallallahu alaihi yang wasallam tahu yang kasih dirahmati Allah komentar di bawah ya. sekalian? 1400 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan umat dia. Tetapi Rasulullah memberikan satu kabar gembira bahawasanya di kalangan umat Nabi Muhammad akan ada sekumpulan ulama yang benar sampai kiamat. Kumpulan ulama ini kumpulan yang benar. Mereka akan hidup sampai kiamat. Sebab bila Nabi dah wafat, maka tiada lagi Rasul kerana Muhammad SAW itu Nabi yang paling last. Dia Nabi yang terakhir. 1400 tahun umat hidup tiada Rasul. Siapa nak bagi tahu tentang hukum dan hakam? Siapa nak bagi tahu kehendak Allah?
Tak ada. Siapa yang nak hurai macam mana kita nak hidup dengan Baik. apa yang dituntut oleh Allah? Jawapan dia, al-ulama warathatul anbiya. Ambil. Tidak Para ulama ya. ulama yang akan menjadi para pewaris Nabi. Maka umat akhir zaman, seperti mana para sahabat dulu bila bawa anak-anak, mereka tunjuk itu Rasulullah. Dzaka Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman duduk di Madinah, ayah dia masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Ayah dia Al-Yaman. Waktu Nabi masih di Mekah, selalu bagi tahu, wahai Hudzaifah, nanti akan berhijrah ke sini seorang Rasul. Nama dia Muhammad. Muhammad sangat menyayangi kita. Muhammad ini diberi gelaran Al-Sadiq, seorang yang bercakap benar. Dan dia dipanggil oleh ya? orang-orang Mekah dengan Al-Amin. Al-Amin. Orang Mekah kadang-kadang tak panggil dia dengan nama Muhammad. Orang Mekah memanggil beliau Rasulullah itu dengan nama Al-Amin, orang yang baik, yang amanah. Orang terpercaya Dia beritahu kat amanah. Hudzaifah. Maka Hudzaifah membesar dengan telinganya dipenuhi dengan nama Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Hudzaifah telah pun masuk Islam. Sebelum jumpa Nabi, masuk Islam. Begitu yang sahabat-sahabat ajak kepada anak-anak. Ada seorang budak umur 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Saya bawa dia pergi kedai, bukan anak saya. Anak jiran. Ya. Dah duduk jiran saya di sekolah. Kan? 2 tahun 8 bulan. Mereka pun selalu main rumah saya. Main-main dalam rumah lah apalah, budak-budak. Kecil lagi. Tak pandai cakap, baru duduk 3-4 perkataan. Hari tu hujan renyai-renyai, saya buka tingkap. Kan? Saya buka tingkap, kemudian basah lah. Dia pun kata acah. Kan? Ustaz acah. Lepas tu saya pun tutup. Kemudian bila saya tutup, saya kata siapa bagi basah? Dia pun tengok saya, dia kata Allah bagi acah. Allah bagi acah. Dia kata Allah bagi basah. Ya, acah basah ya. Genang ayat mata kita. Budak tak sampai 3 tahun. Ya, tapi sudah tahu Tapi ya. bila kita selalu sebut, bila berjalan dengan dia, kita tunjuk pokok, kita kata Allah cipta. Bila dia tunjuk kucing, kita kata Allah cipta. Ya. Bila nak pergi masjid, kita katakan dia rumah Allah. Jangan bising, solat. Dia solat walaupun dia kecil. Tuan-tuan, itu cara para sahabat memperkenalkan anak-anak mereka dengan Allah dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi ramai. Yang paling ramai sekali di padang mahsyar kelak. Kemudian bila umat Nabi ramai, sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti ramai di padang mahsyar, macam mana nak kenal umat kamu? Macam mana wahai baginda Rasulullah nak kenal umat kamu? Tuan-tuan, ramai. Kita, tuan-tuan, bayangkan di satu tanah yang lapang berdiri 1 bilion manusia. Bukan kata Nabi, tuan-tuan dengan ayah tuan-tuan pun kita celaru. Tengok ramai ni baru berapa ribu orang ni. Malam ni berapa ribu orang. Kita nak cari Berapa ayah banyak, kita kan, tengok. Tuan-tuan bayang di padang mahsyar, berdiri di padang tu 1 bilion orang berdiri. Masya Allah. Dan di padang mahsyar bukan 1 bilion orang. Hari ini punya manusia ada 7.7 bilion. Itu yang terkini saya tengok. 7.7 bilion, nak masuk 8 dah. Kalau 1 bilion berdiri pun, tuan-tuan tak nampak ujung dah. Tuan-tuan tak nampak ujung di mana. Kalau 7 bilion. Sebab tu sahabat berfikir dan sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti ramai nak kenal umat kamu. Nabi pun sebut, innakum satatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu.
Sesungguhnya kalian akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalina min atharil wudu, seluruh anggota wuduk kalian akan bercahaya. Oh, insya-Allah. Ni tak ada cahaya tuan. Malam ni saya tak ada cahaya, tuan-tuan tak ada cahaya. Tuan-tuan nak faham cahaya macam mana? Tuan-tuan nak faham cahaya macam mana? Cahaya pada malam yang gelap gelita, kemudian ada bulan yang mengambang. Hak terang tu. Kadang-kadang kita tak buka lampu kereta, kita nampak. Saya tak tahu tuan-tuan pernah buat ke tak? Saya pernah buat. Malam bulan mengambang, saya tutup sekejap lampu kereta, bukan sejam. Tutup sejam. Saya tutup saat, saya nampak jalan. Maka di mahsyar, Nabi kata, umat aku sahaja anggota wuduk mereka bercahaya. Tuan-tuan bayang anggota wuduk, muka, kepala, telinga, maksudnya semua ni. Yang ni, yang bahagian atas semua. Muka, kepala, telinga. Tangan sampai siku. Ya. Pusat, tak masuk. Kaki. Kaki ya, anggota wuduk. Semua tu akan bercahaya. Cahaya. Kemudian Nabi sebut, فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Siapa yang nak cahaya tu lebih, maka lebihkanlah basuhan ketika berwuduk. Beberapa orang sahabat kalau basuh tangan sampai sini. Ni saya tunjuk ni. Tak maaf, sampai sini. Lewat siku Ustaz. Daripada hujung ni sampai sini. Hadis tu hadis sahih. Sesiapa yang nak cahaya itu banyak, maka lebihkanlah basuhan. Dari sini, sahabat tu basuh sampai sini. Basuh. Kepala, mazhab kita 3 helai rambut. Sapu kepala. Lebih kurang. Benar. Mazhab Maliki wajib seluruh kepala. Semuanya. Mazhab Maliki. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, sunat sapu seluruh kepala. Wajib 3. Sunat sapu seluruh kepala. Begini ya. Dan faedah dia di padang mahsyar, seluruh kepala itu akan bercahaya. Bercahaya. Maka Nabi SAW, bila ramai-ramai tu, berapa ratus bilion nanti yang bercahaya anggota wudu, itu sahaja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu Nabi poinnya lain teman-teman. pun ada syariat semayang. Nabi Musa ada syariat solat, Nabi Isa ada syariat solat, Nabi Ibrahim umat dia ada syariat solat, Nabi Yusuf dan umat dia ada syariat solat, Nabi Sulaiman dan umat dia ada solat. Semua umat ada solat. Tetapi hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang anggota wuduk mereka bercahaya. Kita berdiri di padang mahsyar macam tuan-tuan berimpun hari ni, sesak. Bahkan di padang mahsyar dia tak ada ruang ni. Ni ruang tak ikut SOP dah ni. Dah lah ramai live ni kan. Saya kalau tangkap, saya balik dulu. Tuan-tuan duduklah tang ni. Hak nak bayar pun pengurusilah. Compound. Di padang mahsyar dia tak ada ruang. Nabi kata, kamu langkah selangkah ke depan kena orang, kamu unduk satu langkah ke belakang kena orang. Oh, begitu sempit berarti teman-teman ya. Dipenuhi lautan manusia waktu di padang mahsyar. Bila kita tengok belah kanan, muka dia bercahaya, anggota wuduk dia bercahaya. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti begitu cara mengenalkan umat Nabi di padang mahsyar waktu Nabi melihat umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat merindui kita. Nabi teringat. Nabi selalu sebut, sampai bila Nabi sebut ahbabi, kekasih aku, maka para sahabat pun heran. Rupanya Nabi merindui umat aku, kata Nabi, yang beriman dengan aku tapi tak pernah melihat aku. Tak pernah jumpa Nabi tapi beriman. Tuan-tuan yang tak pernah jumpa Nabi tapi beriman dengan Nabi macam kita semua, insya-Allah,
yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Muhammadur Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi kita dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu Satu alaihi hadis. wasallam, masyaallah. Hadis yang kedua, Nabi menangis teresak-esak. Mencurah-curah air mata Nabi sehingga Allah menghantar Jibril alaihi salam untuk tanya kepada Nabi, dan Allah Maha mengetahui kenapa Nabi menangis. Tapi nak rakamkan peristiwa perbualan ini, maka Jibril pun tanya, wahai Muhammad, Allah suruh tanya, ma yubki, apa yang membuatkan kamu menangis? Nabi kata, ummati. Oh, mengingat umatnya. Nabi kata, ummati. Ummati. Kita umur 54 sekali tak pernah mengalirkan air mata untuk Rasulullah ataupun teringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Malam ni umur kita 49, sekalipun air mata ini tidak pernah dialirkan kerana merindukan Rasulullah. Nabi menangis teresak-esak. Bila Jibril tanya, kenapa wahai Muhammad? Ummati. Ummati. Teringat, Nabi kata, teringat nasib umat aku. Begitu Bila di sayangnya kepada mahsyar umat, ya, orang baginda ramai, Rasulullah, Rasul ya. ramai, tuan-tuan tahu bilangan Nabi 124,000 Nabi. 124,000 nabi. Kita duk belajar selama ni Rasul 25. Heeh. Nabi ada 124,000. Ingat ya. Nabi 124,000. Nabi kata ada yang Nabi umat dia 40 orang. 40 aja. Ada Nabi umat dia 2. Umat dia 2. Dan Nabi kata ada Nabi ketika dibangkitkan di mahsyar, tak ada seorang pun yang sahut seruan dakwah dia ketika dia berdakwah sepanjang hidup dia. Subhanallah. Saya baca hadis tu, hadis sahih. Saya kata, Masya Allah, sabarnya Nabi itu. Teringinnya saya nak jumpa dengan Nabi itu. Hak tak ada umat ni. Dia Nabi dan dia tak ada umat. Bila ramai yang di mahsyar, ramai beratur, Allah nak timbang seorang-seorang, Allah mulakan dengan Nabi dan Rasul. Bila habis Nabi dan Rasul semua sekali, bila habis Nabi dan Rasul semua sekali, baru mula dengan orang biasa. Bila nak mula dengan orang biasa, Nabi pun sekali lagi kata, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Wahai Allah, umat aku. Wahai Allah, umat aku. Umat aku tu kita. Kita selaku umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk depan dia, kita duduk depan dia, bagi tahu kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Bagi tahu ke anak kita, alung beruntung, alung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Beritahu ke anak kita, adik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah bagi tahu. Sallallahu. Yang kita dah bagi tahu anak abah, anak ayah. Ayah boleh buat apa? Benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ketika semua telah pun ditimbang, Nabi dah lepas dah. VVIP mahsyar di kalangan umat Nabi Muhammad dah lepas, ikut di belakang. Jalan ikut di belakang. Seronok tak jalan ikut belakang Nabi? VVIP mahsyar ialah mereka yang masuk dalam syurga tanpa ditimbang sehelai pun buku amalan mereka. Masya Allah. Siapa tu ustaz? Yang tu tajuk ceramah. Mereka hanyalah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Umat Nabi lain tak ada. Oh, umat Nabi Muhammad ya. Umat Nabi lain seorang pun tak ada yang tidak ditimbang. VVIP mahsyar hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebahagian rasul cemburu dengan umat Muhammad nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kita buat pekak jadi umat Muhammad. Tuan-tuan balik kalau tanya anak-anak ni kerja rumah, tuan-tuan tanya anak-anak, Nabi kita nama apa? Kalau dia tak boleh jawab, tuan-tuan berdosa di hadapan Allah dunia dan akhirat. Masya Allah. Kalau dia tak boleh jawab Muhammad.
Ada ke ustaz? Tak boleh jawab. Saya cikgu. Cikgu sekolah menengah. Oh. Saya tinggal sekolah. Lepas tu saya buat sekolah sendiri. Alhamdulillah. Saya tahu kemampuan tak kat mana pelajar sekolah menengah hari ni. Cikgu-cikgu tahu. Masya Allah. Ternyata ustaz ini cikgu ya, Dan Pak saya Guru, melawat teman-teman. beberapa pusat rawatan dan pemulihan dadah. Baru tahu saya. Tuan-tuan, no? Sehari 2 hari lepas saya hadapi 250 orang di Kedah. No? Nama Nabi tak tahu. Mengucap tak kerti. Berpuluh-puluh orang tak boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seumur hidup tak pernah mandi wajib. Masya Allah. Ni bukan Honolulu punya island, tuan-tuan. Bukan Texas. Ni Malaysia. Kena uji, kena tanya kemampuan anak-anak untuk kita tahu di mana mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. VVIP mahsyar ikut Nabi, tak ditimbang. Jumpa di Telaga Kausar, kemudian naik Sirat. Sirat ni jauh, panjang. Naik Sirat, kita duk ingat di mahsyar dah berapa puluh ribu tahun di mahsyar tu habis dah, tak habis lagi Sirat. Ada hadis Nabi sebut waktu duk berjalan atas titi Sirat tu bau wangi. Kata Rasulullah, bau wangi itu bau daripada syurga yang pintunya telah dibuka ketika tu. Kita kata alhamdulillah, dekat dah. Nabi kata jarak dia lagi 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Berarti udah dibuka pintu syurga tapi Sirat ni alam. bau syurga udah menyebar, teman-teman. Ada orang sepantas kilat, ada orang sepantas angin, ada orang sepantas kuda, ada orang lintas titian sirat sepantas orang berlari, ada orang hanya mampu berjalan, dia tak boleh berlari. Ada orang merangkak dan ada orang langkah setapak terus masuk bawah neraka jahanam. Masya Allah. Nas'alullah as-salamah. Itu waktu di titik Siratal Mustaqim. Nabi lintas titik sirat sepantas kilat. Langkah kaki kanan, kaki kiri duduk depan tanah taman syurga, depan, bukan masuk syurga, pintu tu. Nabi tak masuk syurga lagi. Walaupun Nabi adalah manusia dan makhluk pertama yang Allah ciptakan yang akan melangkahkan kaki merasmikan syurga. Di belakang Nabi VVIP umat Muhammad. Kejarlah tuan-tuan VVIP umat Muhammad. Ayat ni tuan-tuan akan ingat nanti insya-Allah. Kemudian Nabi SAW bila sampai di hujung sirat, disitulah pintu syurga. Habis sirat ada pintu syurga, tapi tak masuk lagi. Ruang nak masuk ke dalam pun masih jauh. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling menghadap sirat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati rabbi ummati. Walaupun Nabi tak sebut ummati, tetapi doa Nabi ialah, wahai Allah, selamatkanlah umat aku. Begitulah teringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan daripada hidup Nabi sampai mahsyar ingat kat kita. Sampai mahsyar. Nabi ingat begitu kita walaupun tidak pernah berjumpa dengan saya dan tuan-tuan. Sekali pun tak pernah berjumpa. Muslimin muslimat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi sekalian, kita tengok peristiwa 1400 tahun yang lalu waktu Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Aqil
ibn Abi Talib dan disambut oleh Ummu Syifa, ibu kepada Abdul Rahman ibn Auf. Kemudian berita gembira itu disampaikan kepada semua orang ahli keluarga Nabi. Pak saudara Nabi ramai, bapa saudara Nabi. Ada 9 orang bapa saudara Nabi. Ibu saudara Nabi pun ramai, 5-6 orang. Salah seorang bapa saudara Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab ya. Salah Dan satu isteri saudara dia baginda Ummu Rasulullah Jamil sallallahu alaihi wasallam. Arwa Isteri Abu Lahab, bintu Harb, Ummu Ummu Jamil. Jamil. Yang bawa mai berita gembira bahawa anak menakan dilahirkan, anak menakan anak saudara tuan-tuan. Anak saudara, anak menakan dilahirkan. Yang bawa mai berita gembira itu adalah Thuwaibah Al-Aslamiyah. Hamba Thuwaibah. abdi kepada Abu Lahab. Hamba abdi dia, hamba dia, wanita Thuwaibah. Thuwaibah. Thuwaibah itu. Bila dia mai bagi tahu berita gembira, anak menakan kamu telah pun dilahirkan. Mereka namakan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Seronok Abu Lahab ketika tu. Tuan-tuan jangan bayang Abu Lahab selepas dia bermusuh dengan Rasulullah. Tuan-tuan ke belakang sikit, 40 tahun sebelum Nabi, menjadi Rasul, ketika hari kelahiran bayi yang bernama Muhammad, bayi yang lahir dalam keadaan yatim, maka bapa saudara dia pun seronok. Dia pun bagi tahu kepada hamba abdi tadi ni, anti mu'tiqah ataupun anti hurrah, wahai Thuwaibah, aku merdekakan kamu. Merdeka dia. Waktu kelahiran baginda Rasulullah Seronok sallallahu alaihi Abu wasallam Lahab ya, dengan hari kelahiran ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Satu orang bermimpi nampak Abu Lahab. Setelah kematian Abu Lahab, dia orang tanya dia, wahai fulan Abu Lahab ni, apa yang berlaku? Maka dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahawa Abu Lahab jawab, aku diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dahulu sekali aku pernah gembira dengan kelahiran Muhammad. Sekali ya. Kalau kita selawat tiap-tiap hari tuan, selawat setiap hari. Kita umat Nabi yang beriman dengan Nabi, kita rindu Nabi, kita sayang Nabi, kita selawat tiap-tiap hari. Allahumma shalli ala sayyidina Agak-agak Muhammad sebesar wa ala apa ali sayyidina keistimewaan Muhammad. yang sedang diperuntukkan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada orang yang merindui dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sekali saja Abu Lahab gembira dengan kelahiran Rasulullah, Allah kurangkan azab dia. Abu Talib sebab dia pelihara Nabi, tapi dia tak Islam. Sebabkan dia memelihara Rasulullah, membesarkan Nabi, mengganti tempat ayah Nabi, maka Abu Talib diberikan keringanan, manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Karena beliau tidak Paling masuk Islam ringan. teman-teman. Abu Talib ya. Iaitu disarungkan di kaki Abu Talib. Ni paling ringan lah. Kalau tuan-tuan tanya soalan, apakah azab neraka yang paling ringan? Disarungkan 2 kasut yang diperbuat daripada api neraka. Kasut saja. Belum stokin, belum seluar, belum baju, belum topi. Belum yang dipotong lidahnya, belum yang dipotong tangannya, belum yang dialirkan tembaga cair yang panas ke dalam mulutnya, belum yang tu. Baru kasut saja dipakaikan di kedua-dua kaki Abu Talib, lalu bergelegaklah isi otak Abu Talib. Maka Nabi kata,
sesungguhnya itu yang paling ringan dalam neraka. Dan Abu Talib ketika itu menyangka bahawa beliaulah yang paling berat azabnya di dalam neraka. Abu Talib rasa dia yang paling berat. Kata Rasulullah, sesungguhnya azab itulah yang paling ringan yang disediakan oleh Allah kepada Abu Talib, kerana dulu beliau mempertahankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempertahankan Nabi bila Nabi dihina. Mempertahankan Nabi bila Nabi diperkotak-katikkan. Mempertahankan Nabi bila perkataan Nabi dipermain-mainkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa satu kisah kepada tuan-tuan, kisah sirah lah, sebab sambutan Maulid dia dibawa kisah sirah. Ini ya Kalau sambutan Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal di Syria, orang ramai macam ni. Saya hadir lebih berpuluh-puluh kali lah. Yang tu Maulid mingguan, ni Maulid tahunan ni. Orang ramai macam ni. Dan kemudian mereka akan panggil ulama. Ada masjid dia panggil 5 orang ulama, ada masjid panggil 10, 15, 20 orang ulama yang akan duduk di depan. Duduk atas kursi kan, duduk atas kursi di depan. Kemudian seorang ulama akan bercakap 5-6 minit ke 7 minit, sekali dia sulam dengan qasidah. Panggil ulama kedua pula bercakap tentang sirah, kemudian dia sulam dengan qasidah. Kemudian yang di bawah ni dia jamu pula teh dan kopi kelak tu lah, qahwah murrah tu. Tapi tak tumpah lah, dia cawan dia kecil tu dia tuang bagi. Kemudian dia edarkan kacang warna putih tu untuk bagi. Itu sambutan Maulid di sana. Saya tengok tak ada lagi yang buat di Malaysia. Kena buat sekali. Kan? Panggil ulama ramai, cakap seorang 5 minit ke 10 minit, panggil 5-6 orang. Kan? Ni saya seorang letih dah saya. Sejam pula tu, jam lebih. Salah satu daripada 1000 kisah sirah Nabi SAW, waktu Nabi berhijrah, waktu tu kalau tanya berhijrah dengan siapa, semua orang boleh jawab dengan Abu Bakar. Sebenarnya hijrah ketika itu 4 orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar ibn Abi Quhafah, Abdullah ibn Uraiqid, penunjuk jalan, Amir ibn Fuhairah, khadam. 4 berarti Ustaz ya. Khadam kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ajak dia untuk membantu perjalanan. 4 orang sebenarnya sirah. Hijrah. Nabi hijrah. Lepas daripada Nabi turun daripada Gua Thur. Gua Thur turun dengan Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar memanggil Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah ibn Uraiqid, tidak Islam. Abdullah bin Uraiqid tidak Islam. Bukan Islam. Perjalanan jauh, 450 km lebih kurang, Mekah pergi Madinah. Nabi boleh berdoa, wahai Allah, hantarlah mai buruk sat 5 minit. Pinjam. Sat je. Senang. Kita baca sirah, kenapa Nabi tak tadah tangan minta buruk? Ya. Nabi nak beritahu kat saya dan kita semua malam ni tuan-tuan, Masuk saya Ustaz. Perjuangan kita untuk kenal Allah, beribadah kepada Allah, umat akhir zaman begitu ringan nak dibandingkan dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Itu poinnya ya. Dia Nabi, dia kekasih Allah. Dia boleh jadi manusia yang paling kaya di atas muka bumi ketika itu, Rasulullah. Allah bagi dia pilihan untuk memegang kunci perbendaharaan kekayaan dunia. Atarghabu fi an takuna nabiyyan abda'an nabiyyan malika. Wahai Muhammad, kamu nak jadi seorang nabi yang rasul, nabi yang raja ataupun nabi yang hamba abdi? Nabi tengok Jibril, Jibril tunduk. Maka Nabi tahu apa yang Tok Guru dia bagi tahu. Maka Nabi pun kata kepada malaikat yang datang tu, bal nabiyyan abda. Aku nak menjadi seorang nabi yang hamba abdi. Sebab tu dia Nabi SAW berhijrah dengan 2 kakinya.
450 km. Jauh. Allah Jauh, ada. Ustaz. Allah wujud, Allah ada. Tapi Allah nak ajak bahawasanya untuk mendapatkan kecintaan dan redha Allah itu, Nabi kalian telah pun bersusah payah. Ya. Kita tak pernah kena penampar walaupun sekali bawa Islam. Maksudnya bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi cari orang penampak. Saya hidup faham, kena pergi cari orang roboh penampak ni. Saya yang berdakwah konon lah berdakwah sebar Islam. Tak pernah kena apa pun. Orang panggil bodoh banyak lah, tambah-tambah isu vaksin kan. Panggil dajjal, macam-macam lah. Masya Allah. Tapi saya tengok, saya bila orang panggil macam-macam tu, saya tengok, gaji saya tak kurang, kesihatan saya tak kurang. Alhamdulillah. Maka saya pun, tak ada apa, biasa. Biasa Ustaz. Tak ada rugi apa-apa. Makian itu biasa Ustaz. Sebab saya vaksin. Dia pun kata sepatutnya saya sembang Ustaz akhir zaman tapi vaksin juga. Saya pun pelik. Kan? Tu tajuk vaksin saya jadi panjang pula. Marah. Ni ramai yang tak vaksin lah. Melawak Ustaz lah. Jangan ambil slipper saya pula. Tuan-tuan, perjalanan dakwah Nabi itu satu daripada 1000 kisah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Cerita hijrah ada satu part je saya sebut tuan-tuan malam ni. Habis part ni, habislah ceramah ni. Sekejap ya. Nabi 4 orang. Rupanya dalam kisah hijrah ni ada satu part yang jarang diceritakan, iaitu Nabi sampai di satu tempat, bekalan air Nabi habis. Padang pasir 450 km, tak ada RNR dan tak ada hentian sebelah. Karena padang pasir. Tempat yang ada telaga diketahui oleh semua yang berjalan. Tetapi bila Nabi pilih, Nabi bagi tahu kepada Abdullah ibn Uraiqid, bukan Islam, pakar jalan padang pasir. Petunjuk jalan. Guna jalan yang tidak dilalui oleh orang lain. Ni strategi, bukan Nabi rodong, pegang tasbih rodong, bukan. Nabi satu orang manusia yang penuh strategi. Tuan-tuan baca sirah, tuan-tuan akan tengok. Hebat Nabi memimpin. Nabi lalu satu tempat, bekalan air habis. Sebab memang laluan tu orang tak lalu. Orang hanya akan lalu laluan yang ada point, ada telaga. Bila lalu tu, bekalan makanan habis, bekalan minum habis. Padang pasir, kalau bekalan minum habis, bekalan makanan habis, jawapan dia mati. Benar. Karena tidak ada. Dia tak ada pokok gaharu, ada pokok putat, boleh makan ulam-ulam, ada buah yang boleh makan. Tak ada. Dia padang pasir ni kosong. Ada tempat untuk berlindung teman-teman ya. Jadi bila bekalan Nabi, makan Nabi, bekalan air Nabi habis, Nabi nampak satu kemah. Kemah itu dalam kitab sirah dia sebut kemah Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Nama dia Atikah bintu Khalf. Atikah bintu Khalf radhiyallahu anha. Waktu tu tak masuk Islam lagi. Satu orang makcik, satu orang nenek duduk di situ dengan suami dia, dua-dua dah sangat tua. Masya Allah. Nabi pun pergi ke situ, Nabi tengok kemah tu, Nabi tengok ada orang, Nabi tengok ada beberapa ekor kambing. 1 atau 2 ekor kambing. Nabi pun pergi rapat, Nabi pun bagi salam. Keluar Ummu Ma'bad, waktu tu tak tutup aurat ke semuanya, kepala terbuka lah. Maka orang Arab dengan tetamu, walaupun tak kenal, mereka akan panggil masuk dan jamu apa yang ada. Ni perangai ataupun adat orang Arab. Selama 3 hari, dia akan jamu makan, bagi tempat tinggal, dan dia takkan tanya, mai mana, mai buat apa, pasal apa mai rumah saya, dah lah makanan tak ada. Hak tu kita. Mai pula dah nak tidur sini pula.
Dahlah kita pun subhanallah. Masya-Allah. Bila Nabi singgah, Nabi pun tanya, makcik ada makanan tak? Ummu Ma'bad pun tengok anak-anak muda, 4 orang. Tengok Rasulullah, Ummu Ma'bad tengok Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Nampak Amir ibn Fuhairah, Abdullah ibn Uraiqid. Ummu Ma'bad kata, rumah kami tak ada makanan. Sebab sekarang musim kemarau yang panjang. Dan kambing-kambing ternakan kami, suami saya bawa pergi mengembala. Yang ada hanyalah 1 atau 2 kambing yang dah sakit dan tak boleh bangun. Nabi pun tanya, makcik ada tak yang betina? Ummu Ma'bad pun kata ada, tetapi kambing tu sakit dan belum pernah melahirkan anak, tak ada susu. Nabi tanya, wahai makcik, ata'dhanina li an ahlibaha? Makcik izin tak saya nak perah susu kambing ni? Adab Nabi. Tak izin dulu Ustaz ya. Makcik tu kata, wahai anak muda, kambing ni tak ada susu, tapi kalau nak ambil juga silakan. Nabi pun pegang kambing yang sakit tadi, sallallahu alaihi wasallam. Nabi usap di bahagian perut bawah dia. Nabi pun bismillah. Nabi pegang, Nabi kata bismillah. Simple je. Dengan nama Allah. Lalu kembanglah kantung susu kambing yang sakit tadi, sehingga terbuka kaki dia sebab kembang besar. Ya. Ummu Ma'bad tengok Nabi. Dia tengok heran lah tuan-tuan. Bukan tengok kata biasa. Tengok heran Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Kok bisa ya? Kok bisa? Nabi pun kata, makcik ambil bekas. Ummu Ma'bad pun masuk dalam ambil bekas. Bekas lah kita, kalau kita kan ceret, beriuk apa semua. Ambil bekas 1. Buat mai. Nabi pun perah. Alat Sallallahu untuk alaihi wasallam. menampungnya lah. Alat untuk menampung susu Sallallahu kambing alaihi itu wasallam. Nabi teman-teman ya. tak bawah, Nabi perah. Penuh bekas tu, Nabi kata, makcik minum. Yes. Masya-Allah. Akhlak. Makcik minum. Ummu Ma'bad kata, kamu yang berhak minum. Kamu yang bagi kembung. Kamu yang baca sesuatu, kata Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad tak tahu apa Nabi baca. Kamu yang patut minum. Nabi kata, minum makcik. Minum. Kemudian baru sahabat minum, Abu Bakar minum, Amir ibn Fuhairah minum, Abdullah ibn Uraiqid minum, kemudian Nabi minum. Sallallahu alaihi wasallam. Kita, kalau kita bos, kita dulu. Kita dulu. Karena kita yang pertama menemukannya. Benar. Hidangan kita habis 2 pinggan dah. Hak pekerja kita tak makan lagi. Masya-Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat dulu. Sahabat suruh Nabi, tapi Nabi akan bagi sahabat. Kemudian Nabi kata, makcik pergi ambil bekas lain. Ummu Ma'bad masuk dalam rumah. Ni cerita sirah, cerita hijrah. Dia masuk dalam rumah, dia ambil bekas kedua. Nabi perah sampai penuh. Nabi suruh masuk ke dalam. Nabi kata, makcik pergi ambil bekas lain. Masuk dalam, dia ambil bekas ketiga, kemudian penuh. Dia ambil masuk ke dalam, bekas keempat, kemudian penuh. Sehingga semua bekas di rumah Ummu Ma'bad penuh dengan susu yang diperah. Masya-Allah. Rupanya ketika itu Mekah sedang mengisytiharkan, barang siapa yang berjaya menangkap Muhammad, hidup ataupun mati, maka kami akan memberikan 100 ekor unta hadiah kepada beliau. Masya-Allah. Berita itu tersebar, semua penduduk semenanjung Tanah Arab tahu berita tersebut. Berarti diburu lah ya kira-kira. 100 ekor unta, tuan-tuan. 100 ekor unta. Kalau hari ini 700,000 ringgit. Banyak. Jadi Abu Ma'bad pun balik, suami ya. Bila Abu Ma'bad balik, tak ada apa-apa. Tapi bila dia masuk dalam rumah, dia pun tengok periuk, ceret, Penuh. semua dia buka. Susu. Main mana susu? Kambing-kambing banyak tak mengeluarkan susu sebab musim kemarau.
Tengok semua penuh susu. Abu Ma'bad panggil, wahai Ummu Ma'bad, daripada mana susu? Ummu Ma'bad pun kata, innahu marrabina rajulun mubarak. Sesungguhnya tadi, kata Ummu Ma'bad. Jangan tengok dia cerita. Sesungguhnya tadi telah datang ke dalam rumah kita seorang lelaki yang penuh dengan keberkatan. Maka suami dia pun kata, sifihi li ya Umma Ma'bad. Sifihi li ya Umma Ma'bad. Cerita kepadaku secara penuh, wahai Ummu Ma'bad. Lelaki apa yang penuh dengan keberkatan? Ummu Ma'bad pun cerita, seorang lelaki yang tampan, wajahnya mengeluarkan cahaya, dua keningnya hampir bersambung. Apabila dia senyum, senyuman itu seolah-olah menggugurkan mutiara daripada mulutnya. Dia tak banyak bercakap, tetapi semua orang yang mengelilinginya tunduk apabila berada dengan dia. Apabila dia lihat dia bercakap dengan orang, dia akan mengalihkan seluruh tubuhnya kepada orang itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Orang tak kenal Nabi, tapi bila orang suruh cerita pasal lelaki itu, orang akan cerita lelaki yang hebat, lelaki yang mulia, akhlak dia baik. Apabila dia bercakap, kata Ummu Ma'bad, dia tidak pernah mengangkat suaranya. Bukan 2 hari duduk kan, sekejap ya. Maka suami Abu Ma'bad kata, sesungguhnya lelaki itulah yang sedang dicari dan dikejar oleh Quraisy. Dia adalah Muhammad. Dan seandainya aku mendapatinya, nescaya aku akan menganut ajarannya. Masya Allah. Itu cerita Ummu Ma'bad yang jumpa Nabi sekejap saja. Kemudian mereka masuk Islam selepas peristiwa tersebut. No? Beza dengan kita. Kita orang dengar nama kita, orang tak suka. Benci. Jangan sampai macam tu. Karena akhlak ya. Rasulullah makhluk tak kenal dia. Tapi bila Dengar nama. sejam Nabi berhenti, 2 jam Nabi berhenti, itulah huraian panjang, penceritaan panjang Ummu Ma'bad bila ditanya oleh suami dia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang berakhlak, penuh dengan keberkatan. Beradab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebab tu akhlak Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa takat tu dulu insya-Allah. Untuk malam ni tuan-tuan tak bergerak saya tengok. Kan? Sepa tadi kan lena kat saya aku nak nampak. Jadi setakat tu sahaja perkongsian kita pada malam ni. Pihak masjid akan sambung dengan majlis selawat, kita berselawat beramai-ramai insya-Allah. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, sudah selesai kita menonton bersama-sama yaitu dakwah ataupun ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar yang tadi ya. Jadi saya simpulkan kira-kira 3 poin lah ya teman-teman ya, ataupun 3 kesimpulan ya. Jikalau kekurangan kesimpulan yang saya ambil, boleh teman-teman tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Oke. Kesimpulan yang pertama, baginda Rasulullah SAW akan menandakan umatnya nanti di padang mahsyar, yaitu dengan cara umatnya akan bercahaya. Kenapa umatnya bercahaya? Dikarenakan umatnya tadi sering berwudu. Anggota wudu itu akan bercahaya. Nah, semua anggota wudu itu akan bercahaya. Jadi baginda Rasulullah SAW dapat mudah menandakan yang bahwa itulah umatku yang bercahaya itu. Kenapa? Karena beliau sering berwudu, sering menunaikan ibadah sholat. Maka dari itu teman-teman, peliharalah sholat dan peliharalah air wudu. Kemanapun teman-teman pergi, pokoknya kita harus selalu ada air wudu. Oke? Pelihara air wudu supaya kita bercahaya nanti di padang mahsyar. Oke? Itu poin yang pertama, teman-teman. Poin yang kedua yaitu kelahiran baginda Rasulullah SAW
eee, Abu Abu Lahab Abu Lahab senang waktu kelahiran baginda Rasulullah SAW di hari Senin. Maka dimudahkan ataupun eee, dikurangi azabnya ataupun tidak diazab ya kalau nggak salah saya teman-teman, tidak diazab di hari Senin. Beliau waktu di akhirat ataupun di hari akhir. Oke teman-teman, poin yang ketiga, waktu Abu Abu Talib ya teman-teman ya, azab yang paling ringan, coba bayangkan teman-teman, ini poin yang ketiga ya, seringan-ringannya azab, coba tengok, seringan-ringannya azab kepada Abu Talib dipasangkan, sepatu dari neraka. Sepatu dari neraka dipasangkan di kakinya, mendidih kepalanya. Mendidih kepalanya, itulah seringan-ringannya azab di neraka. Kata baginda Rasulullah SAW. Itu seringan-ringannya azab teman-teman. Sedangkan waktu Abu Talib kata, itulah azab seberat-beratnya. Tapi kalau baginda Rasul bilang, itulah azab seringan-ringannya. Nah, bayangkan teman-teman, itulah azab seringan-ringannya, dipasangkan sepatu di Abu Talib, mendidih kepalanya. Coba bayangkan, kayak mana azab sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Itu seringan-ringannya azab di dalam neraka. Maka dari itu teman-teman, peliharalah apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam syariat Islam, tunaikan, lakukan. Oke? Jauhi larangan, buat apa yang disuruh ataupun apa yang diperintah. Oke? Buat yang diperintah, jauhi larangan Allah. Oke? Oke teman-teman, mungkin segitu saja kalau, cerita yang disampaikan tadi oleh Ustaz Wadi Anwar, itu adalah mukjizat ataupun akhlak baginda Rasulullah SAW. Bolehlah ya kita tambah poin satu lagi, poin yang keempat adalah akhlak. Akhlak baginda Rasulullah SAW kepada orang non-muslim ataupun orang belum masuk Islam. Maka setelah beliau menerapkan akhlak dan adab beliau, maka orang non-muslim pun akan masuk Islam. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan, adab itu lebih besar ataupun lebih tinggi daripada ilmu. Oke, ataupun ilmu lebih besar daripada adab. Adab di atas, ilmu di bawah. Kalau kita orang berilmu tanpa beradab, ini ilmu, ini adab, berarti kita di bawah. Berarti besar adab dibandingkan ilmu. Maka kita harus harus memiliki akhlak yang baik dan adab yang sangat bagus, teman-teman ya. Mungkin segitu saja seperti biasa, oke. Kalau berkenan boleh ditinggalkan like di bawah, subscribe yang merah-merah itu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video yang terbaru yang saya upload di channel ini. Oke teman-teman, mungkin segitu saja. Jikalau banyak kesalahan dan kejanggalan lewat kata-kata saya, lewat reaction saya, boleh teman-teman koreksi. Oke? Boleh teman-teman kasih saya tambahan ataupun masukan. Kayak mana baiknya. Tinggalkan di kolom komentar di bawah. Oke? Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.